cikgu akan so kita tengok so ni kamu boleh rujuk kita punya modul. Saya besarkan sikit. So ini adalah jadual nilai E0. Jadual nilai E0 iaitu nilai keupayaan elektron Y ataupun E0 sel setengah. So kalau kamu lihat ni di sebelah cikgu off camera ya. Di sebelah kanan ke kiri ni? Di sebelah kiri di sebelah kiri adalah ejen penurunan. So sini kamu boleh tulis ini adalah ejen penurunan. Manakala di sebelah kanan iaitu kalium, kalsium, ini adalah ejen pengoksidaan. Sorry, cikgu tersalah. Ini adalah ejen pengoksidaan. Ini ejen penurunan. Dan ini adalah ejen pengoksidaan. Tolong betulkan sikit. Alright. Tapi jadual tu betul jadual tu betul. So semakin ke atas dia adalah ejen penurunan yang kuat, semakin ke bawah ejen pengoksidaan yang penurunan yang kuat, manakala makin ke atas ejen pengoksidaan. Tapi yang cikgu highlight, yang cikgu kata warna hijau ni, yang cikgu bulat warna hijau tu adalah ion kalium, ion kalsium, ion natrium, ion magnesium, ion aluminium, ion zinc, ion ferrum, ion nikel, itu adalah ejen pengoksidaan. So kalau dia minta ejen pengoksidaan, kamu kena bagi yang ion positif ataupun dia adalah molekul. Molekul macam bromin ke, itu adalah ejen pengoksidaan. Manakala logam ataupun atom, atom ataupun anion, ion negatif, dia bertindak sebagai ejen penurunan. Itu tips dia lah kalau kamu nak senang ingat. So kalau kita lihat, semakin negatif nilai E0, dia punya ejen, dia punya kekuatan sebagai ejen penurunan sangat tinggi lah. Kalau nilai E0 dia semakin positif, dia akan kekuatan ejen pengoksidaan dia semakin kuat. Alright, kita tengok contoh. Inilah tips dia. Tips ni kamu boleh tengok. Tips ni ada dalam modul, ada tak dalam modul tips ni? Ada So tips ni adalah modul. So kamu tengoklah. Kalau nilai E0 dia negatif, sebelah kanan dia adalah ejen penurunan. Kalau dia sebelah kiri, dia adalah ejen pengoksidaan. Inilah sebelah kiri ejen pengoksidaan, sebelah kanan ejen penurunan. Ini yang warna hijau tadi tu, ini yang warna biru, warna merah tadi. Alright, ada soalan nak tanya tak setakat ni? Tak ada, cikgu. Tak ada So kalau kita tengok contoh, nanti kamu lebih faham. So kalau kita tengok, ini yang kita dah bincang, latihan, ini salah sikit ni. Ni latihan 38. Dia suruh tentukan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan berdasarkan nilai E0. Kemudian dia suruh jelaskan. So dia bagi dekat situ persamaan sel setengah untuk zinc, iaitu ion zinc menerima elektron membentuk atom zinc. So nilai E0 dia adalah negatif 0.76. So kalau kita lihat balik tips di muka surat 35 modul kamu tu, dia kata kalau nilai negatif maka dia lebih dia akan bertindak sebagai ejen penurunan. Yang ini yang ni. Kalau nilai dia negatif, so dia akan bertindak sebagai ejen penurunan. So dia akan melepaskan elektron.
So kat sini kita tengoklah dia kata nilai nilai zinc adalah negatif. So zinc adalah ejen penurunan. Okay, so persamaan setengah dia kamu boleh tengok zinc dia melepaskan elektron membentuk ion zinc. So penerangan tu sebenarnya kita boleh ambil daripada setengah persamaan yang inilah. Atom zinc atom zinc lebih mudah melepaskan elektron membentuk ion zinc. So bila elektron dekat belakang ni maknanya dia menderma atau melepaskan elektron. Okey. So jenis tindak balas kita kata dia zinc mengalami tindak balas pengoksidaan ataupun zinc dioksidakan. Tapi kalau jenis tindak balas kita akan ambil yang atas lah. Okey, yang bawah ni yang ini adalah lebih kepada inference. Okey. Alright. So untuk B dah siap dah salin ke ataupun kamu screenshot? Dah. Okay. Alright, so kita lihat contoh B, dia bagi setengah persamaan sel setengah adalah argentum. So nilai E naught, kita kat sini kita tengok nilai E naught je. Okay, nilai E naught positif 0.80. So kalau nilai dia positif, okay, nilai ion E naught adalah positif, maka dia bertindak sebagai, ni salah, bukan ejen penurunan tetapi ejen pengoksidaan. Kenapa? Okey, tengok balik tips yang saya bagi tadi. Okey, kalau nilai dia positif, nilai E naught positif, kita lihat belah kiri. So belah kiri yang ni lah. Ni sebelah kiri lah. Yang warna hijau tu sebelah kiri. Okey, so dia adalah ion. Kan? So bahan yang akan mengalami, bahan yang bertindak sebagai ejen pengoksidaan tu adalah ion argentum. Okey. So dia akan jadi ejen pengoksidaan. Yeah. So dia adalah ejen pengoksidaan. Tu salah kat situ. That's why cikgu tak nak share jawapan modul soft copy ni sebab ada banyak pembetulan yang kemungkinan saya pun tak perasan ada pembetulan. Okay. Okay, so setengah persamaan disebabkan bahan yang bertindak sebagai ejen pengoksidaan atau bahan yang menerima elektron itu adalah ion argentum. So ion argentum menerima elektron membentuk logam argentum. And yeah, setengah persamaan. Okay. So terangkan tidak balas, sebenarnya kita terang balik daripada setengah persamaan je. So kita kena mention ion argentum lebih mudah menerima elektron membentuk atom argentum. So jenis tindak balas adalah tindak balas penurunan. Ambil yang ni je pun dah okey. Ataupun buat soalan dia kata jenis tindak balas. So kalau saya lebih sesuai kita tulis tindak balas penurunan. Kalau dia minta inference, baru kita menyatakan ion argentum diturunkan. Kalau kamu perasan trend menjawab tu lebih kurang sama je kan. Okey, dah screenshot ke? Cikgu nak proceed dengan contoh C. Dah. Okey. So contoh C pun sama juga. So dekat sini melibatkan molekul klorin. Okey, menerima elektron setengah persamaan sel setengah dia bagi nilai E naught dia adalah positif 1.36. Jadi nilai E naught klorin adalah positif. So kalau positif kita lihat sebelah mana, kiri ke kanan kalau positif? Kiri. Lihat di sebelah kiri. So Cikgu, ya. yang G tu apa? G yang Klorin 2 dalam kurungan G. Oh ni ni gas. Dia dalam keadaan gas. So molekul klorin tu dalam keadaan gas. That's why kita biasanya panggil gas klorin. Dia boleh ada dua keadaan, sama ada
aqueous tu adalah AQ. AK. Aqueous. Ataupun gas. Kalau aqueous tu cecair lah. So kalau G tu dalam keadaan gas. Boleh? Boleh. Alright. So disebabkan dia adalah bernilai positif, so kita lihat dia, kita panggil dia adalah sebagai ejen penurunan. Betul ke ejen penurunan ni? Pengoksidaan sebab dia positif. Pandai. Aku ni salah So pengoksidaan sebenarnya. Okay. Alright. So sama je terangkan tindak balas, kita terang je daripada setengah persamaan. Okay. G ni kamu tak tulis pun tak apa. Okay, tak tulis pun tak apa. So kamu tulis je Cl2 tambah 2 elektron membentuk ion klorida. So balancekan dia, kita letak 2. Okay. Untuk level SPM dibolehkan sekiranya kamu tak letak keadaan bahan tersebut sebab dikuatiri kamu salah letak dia punya keadaan bahan menyebabkan jawapan kamu jadi salah. Okay. So penerangan dia biasa je. Klorin lebih mudah menerima elektron membentuk ion klorida. So jenis tindak balas kalau dia terima bermaksud dia mengalami tindak balas penurunan. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Yang D ni kamu boleh cuba buat. Sama je. Yang D ni tak ada masalah. So nilai dia adalah negatif. So nilai inot nikel adalah negatif. So kalau negatif ejen penurunan. Kalau penurunan dia membebaskan elektron. So dia mengalami tindak balas pengoksidaan. Okey dah ke? Ada mungkin line tak berapa okey. Saya nampak ada yang join, ada yang left, tapi jangan risau, saya record. So mana yang tercicir, kamu boleh tengok rakaman. Okey? Alright, so boleh saya proceed ke muka surat 37. Boleh cikgu. Alright, thank you. So, kalau ada soalan nak tanya, tanya tau. Cikgu tak nak lah. Saya seorang je yang bercakap. So, kita tanya sama-sama, buat discussion. Saya tak nak terang je. Kita berbincang. Kalau ada yang tak faham, boleh tanya. Okay, so untuk E, kalau kita tengok, dia bagi persamaan sel setengah untuk bromin. So, nilai inot dia adalah positif 1.07. So, nilai inot bromin positif. So, dia bertindak sebagai ejen apa ni? Betul ke ejen penurunan? Oksidaan. Salah kan? Sepatutnya ejen pengoksidaan. So, jangan main salin je. Okey, tengok kat mana yang salah tu, tolong take note. Sekejap ya, ada yang message. Saya rasa macam ada orang yang message saya. Cikgu, L tu apa? L. Bromin 2L. Bromin 2L. Oh ni Ya Itu ya. liquid, cecair. Maknanya dia dalam keadaan cecair, kita panggil dia air bromin. Tapi jawapan dia tulis gas bromin. Kat mana? Jawapan dia setengah persamaan. Oh, kan patutnya air bromin ni. Abaikanlah, tak payah tulis dia punya ni sebab saya rasa ada typo dekat sini. Sepatutnya air bromin. Betulkan L kat sini. Ni L ni. Ataupun kalau kamu tak tulis pun tak apa. Tak tulis keadaan dia pun okey. Okay, so kita katakan
Alright, kita katakan setengah persamaan dia dah boleh tulis. So disebabkan dia pengoksidaan, jadi dia ejen pengoksidaan, so dia mengalami penurunan. Jadi dia akan terima elektron, so dia mengalami tindak balas penurunan. So ni pun dia dah bagi dah cikgu scroll. Okay, so ni dia dah bagilah tips. Okay, so kalau lebih negatif, so dia lebih kuat untuk bertindak sebagai ejen penurunan. Kalau lebih positif, ejen pengoksidaan. Okay, so kalau saya memang saya hafal satu je. Saya akan hafal ejen penurunan lebih negatif. So dia punya link melepaskan elektron, tindak balas dia akan alami pengoksidaan. Saya hafal satu. So kalau vice versa, saya ingat yang sebaliknya. Okay, kalau hafal dua-dua, dikuatiri kamu tertukar. Okay, so latihan 36. Okay, ni adalah latihan 36. Okay, so dia suruh kita tentukan ejen pengoksidaan paling kuat dan ejen penurunan paling kuat. Okay, ini yang nak train kamu. Macam mana kamu nak tahu daripada setengah persamaan sel setengah, yang mana akan jadi ejen pengoksidaan, yang mana akan jadi ejen penurunan. Okay, kita tengok dahulu ejen pengoksidaan. Okay, so first kita lihat dahulu nilai E0. So kalau ejen pengoksidaan, kita ambil nilai yang lebih positif. Okay, lebih positif. So nilai yang lebih positif di sini adalah positif 0.34, betul tak? Betul. So persoalan kita sekarang, kita nak ambil atom kuprum ke atau ion kuprum yang akan jadi bahan yang akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Atom kuprum ke ion kuprum? Ion kuprum. Okey. Ni yang cikgu kata tadi tu. Yang cikgu bulatkan yang first tadi cikgu terang masa awal kelas. Yang ni. Okey, yang warna hijau yang duduk di sebelah kiri. Betul tak? Yang duduk di sebelah kiri ni Yang hijau ni kiri. So dia bahan-bahan yang cikgu bulat tu itu yang akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. So dekat sini yang akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan adalah ion kuprum. Okey, ion kuprum. So patah balik dekat muka surat 37 tadi. So di sini adalah kena tulis ion kuprum 2. Okey, ion kuprum 2. Okey, kita lihat pula untuk B. Okey, antara stannum, antara ion stannum dengan iodin, yang mana akan bertindak? Kita akan lihat, untuk ejen pengoksidaan ni, untuk ejen pengoksidaan, kita lihat di sebelah sini je. Sebelah kiri tu je Okey, so antara ion stannum dengan molekul iodin, yang mana akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan lebih kuat? Iodin. Iodin. Kenapa awak pilih iodin, Danish? Lebih positif. Yes, tengok tak? Positif 0.54. So, dia adalah iodin, iaitu I2. Yang ini I2. Okay. Alright, ni cikgu besarkan sikit. Okay, yang ketiga. Yang ketiga cikgu nak panggil orang lain, boleh tak? Jangan left. Boleh. Cikgu nampak macam Azizah ni. Okay, Azizah, yang C tu. Bahan mana yang bertindak sebagai ejen pengoksidaan lebih kuat? Yang mana? Iodin. Iodin. Sebab apa Azizah pilih iodin? Aziza tak jawab cikgu, tapi saya jawab je lah. Sebab dia positif Siapa? 0. Azrin. Oh, sorry. Ya Allah, cikgu duk nampak AZ tu Azizah rupanya Azrin. Sorry.
Okey, Azrin. Oh, Azrin yang mesej cikgu tadi tu kan? Ya saya. Okey. Okey tak sekolah baru? Tak okey. Tak okey. Okey, Diorang tak lagi apa. sangat. Oh, alright, tak apa. Okey. So, okey, kenapa Azrin pilih iodine? Sebab dia lebih positif berbanding K. K tu. Yeah, betul. K tu ion kalium. Kat mana dah belajar kat sana? Mesti dah laju sebab Diorang lagi laju daripada ni sebab diorang tak terangkan ni. Diorang lagi ke depan. Tak tahu buat apa. Tapi lagi depan. memang sebab memang saya akui memang saya mengajar paling perlahan. Okey, tak apa. Yang penting kita faham lah. Tapi Alright. cikgu ajar pelan pun kita orang faham. Okey, baguslah kalau kamu faham. Alright, D. D. Orang lain pula. Cikgu tak nak Azrin dengan Danish. Orang lain. Siapa nak cuba jawab B? Ejen pengoksidan lebih kuat. Ferrum. Okey, ferrum. Saya nak tanya. Kat situ ada 2 ferrum. Ion ferrum 3 atau ion ferrum 2? Yang mana satu? 3 plus. C plus? 3 plus. Oh, 3 plus. Ion ferrum 3 yang ni kan? Okey, so yang kiri tu akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. So, kena tulis ya, ion ferrum 3. Okey. Ya ke? Betul, ion ferrum 3. Okey, so sekarang kita nak tengok pula ejen penurunan lebih kuat. Okey, so cikgu tunjuk contoh satu je, yang dia lain tu kamu cuba buat ya. Okey, ejen penurunan, cikgu tak nak guna ni, cikgu nak guna warna biru supaya tak confuse. Okey, ejen penurunan lebih kuat, kita kena tengok bahan yang berada di sebelah kanan. Yang cikgu highlight color biru ni. Okey. Okey, so macam mana kita nak tahu ejen penurunan lebih kuat? Kalau lebih kuat dia mesti nilai lebih negatif. Okey, dia mesti nilai lebih negatif. So contoh macam yang pertama, okey, yang lebih negatif adalah negatif 0.76 iaitu zinc. So kita ambil bahan yang sebelah kanan. Jadi zinc. Macam tu. Atom zinc ataupun boleh eja ZINK. Dua-dua jawapan diterima. Okey, so cikgu nak tanya sekarang B. Sebut bahan terus. Bahan mana yang bertindak sebagai ejen penurunan yang lebih kuat? B. Siapa B? Ayu? Ayu boleh Ayu? Stannum. Yes, very good. Stannum. Okay, good. Bilatul. C. Bilatul. Okay, mungkin kau. Okay. Kalium. Kalium. Alright, thank you. Betul, bagus. Iman. Iman Hadfina. Untuk D. Which one is ejen penurunan lebih kuat? Ion plumbum. Ion plumbum. Betul ke ion plumbum? Ada siapa-siapa nak komen? Betul tak ion plumbum? Sebab dia Atom. negatif. Okey, betul sebab dia negatif. Tapi bahan mana? Ion ke atom? Atom. Atom. Okey, ingat So macam mana kita nak tahu bahan mana yang bertindak sebagai ejen penurunan yang sebelah kanan. Kanan apa ni cikgu ni kanan kat sini. Ni kanan. Sebelah sini kiri. Okey? So ni adalah plumbum. Ada yang confused lagi ke? Buat catatan sikit tau. Sebab cikgu risau takut kamu lupa bila kamu tutup buku kimia malam ni kamu lupa. So buat catatan sikit. So sini sebelah kanan adalah ejen penurunan. Allah, tulisan buruk tau. Penurunan. Sebelah kiri yang kali hijau ni. Ini yang di sebelah kiri tu adalah ejen pengoksidaan. So buat catatan sikit. Mula-mula ni memang kamu akan ambil masa nak ingat. Tapi bila kamu selalu buat, kamu akan perasan. Oh, ejen pengoksidaan, ejen penurunan ni biasanya dia mesti atom, logam lah, logam ataupun ion negatif. Kamu akan perampak sendiri benda tu bila kamu selalu buat nanti.
Okay. Alright. So latihan 37. Yang ni ni. Ni macam pelik-pelik. Latihan 37 dia suruh kita susun ejen pengoksidaan mengikut tertib menaik. So sama jugalah. Okay, so cikgu tunjuk contoh satu. Nanti the rest kamu cuba buat and then bandingkan jawapan. Okay, so macam kita nak buat? Senang je. Kekuatan ejen pengoksidaan. Okay, so ejen pengoksidaan mesti bahan di sebelah kanan yang terima elektron. Yang terima elektron ni dia mesti ejen pengoksidaan. Macam tu kamu nak ingat. Kalau ni kan nampak belah kanan tu kan dia semua terima elektron kan, tu adalah ejen pengoksidaan. So kita nak susun dia, kalau ejen pengoksidaan dia mesti daripada negatif ke positif. Okay, so negatif yang pertama 0.76 iaitu ion zinc. Yang kedua ni kan iodin. Dan yang ketiga adalah ion ferrum. Tu cara nak buat dia. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, manakala ejen penurunan mesti sebelah kanan sebab dia menderma elektron kan. Dia mengalami pengoksidaan dan dia menderma elektron. So kalau ejen penurunan terbaliklah dari nilai positif ke negatif. Sebab dia kekuatan ejen penurunan yang bertambah lebih kuat. So yang lebih positif adalah ni kan. Ni yang pertama. So dia mula dengan ion ferrum 2. Janganlah tengok yang sebelah hijau tu. Kena tengok yang sebelah biru. Sebab yang hijau tadi tu ejen pengoksidaan. Biru tu baru ejen penurunan. So ion ferrum 2, iodida dan juga zinc. Okay. Cikgu kena tak ambil 2? Tak payah tulis ke 2 I negatif? Tak payah. Kita tulis bahan dia saja. 2 tu hanya untuk seimbangkan persamaan. Okey, boleh tak? Boleh. Boleh. Bagi masa 2 minit untuk kamu buat B, C dan D. Cikgu akan panggil secara rawak ataupun ada yang volunteer lagi bagus. Okey, cikgu tak nak lama-lama kan, nanti lambat sangat pula kan kamu guna internet banyak-banyak. Okey, so boleh kita bincang untuk B. Okey, ada yang volunteer tak? Kekuatan ejen pengoksidaan untuk B. Cikgu nak cuba boleh? Okey, boleh. Negatif to positif. Okay, negative to positive. So the answer is Cu2 plus, koma plumbum 2 plus, koma kalium. Kalium tu kena ada positif juga. kena ada. Sebab kita ambil yang sebelah kanan. Okey, ni menaik ke menurun ni? Menaik ke menurun? Menurun. Menurun. So kalau kamu tak nak ubah susunan, kamu boleh buat macam ni. Ubah anak panah. Kan? So kita baca. Tapi kebiasaannya jaranglah anak panah ke kiri. Anak panah ni mesti ke kanan. Okay, so kita ubah sikit jawapan kamu. So kita kena start daripada kalium. Terbaliklah. Okay, kalium, ion plumbum dan ion cuprum. Sebab kita ambil dari negatif ke positif. So paling negatif adalah kalium. Okay, so ion kalium, ion plumbum dan paling positif ion cuprum. Okay, boleh Azrin? Kalau buat yang anak panah ke kiri, dalam exam salah ke? Tak salah. Macam ni kan jawapan kamu tadi kan? Ya saya. Boleh, tak ada masalah. Cuma kebiasaan jaranglah kita buat anak panah ke kiri.
Biasanya kita buat anak panah dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Okey, tapi tak salah. Cikgu kata jawapan kamu ni tak salah. Boleh terima. Okey, tapi sebaiknya tulis macam ni. Okey. Okay. Bagus, nampak faham. Okey. Kekuatan ejen penurunan, orang lain ada yang volunteer? Cikgu, saya nak cuba. Okey, boleh. Ni Sharifah Nurin. Okey. Alright, cuba. Dari positif to negatif. Okey, cikgu buat anak panah ke sini Alright. Kuprum, koma, Okey. plumbum, Alright. koma, kalium. Kalium. Okey, very good. Betul. Bagus. Dah faham lah dia. Okey, bagus. Nurin. Okey, next. C. C siapa nak cuba kekuatan ejen pengoksidaan. Dari kiri ke kanan meningkat. Okey, siapa nak cuba? Saya ke? Okey, boleh Danish? Okay. Kalsium 2 plus. Sternum 2 plus. Kena sebut ion strontium 2 plus. Okey, lagi? Iodine. Iodine. Okey, very good. Betul. Bagus Danish. Okey, next. Kekuatan ejen penurunan untuk C. Ada yang nak cuba? Tak ada. Ayu cuba. Ayu cuba. Okey, very good Ayu. Cuba Ayu. Ion argentum. Ion argentum. Lepas tu Kejap. Ni kekuatan ejen penurunan ke kekuatan ejen pengoksidaan? salah. Kenapa pengoksidaan? Yang C. C okey boleh C Iodine, Okey, iodine lagi. ion sternum Ion sternum, dengan ion kalsium cikgu. ion kalsium. Okey. Ejen penurunan kita tengok yang mana? Kita tengok kiri ke kanan? Hijau ke biru? Biru. Biru. So, yang Ayu bagi tadi ni yang ini iaitu ejen ejen pengoksidaan. Kan nampak tak? Ni kan ni ejen pengoksidaan. Sepatutnya Ayu kena bagi bahan yang duduk dekat biru ni. Yang biru ni ejen penurunan. Patutnya kena bagi yang ni lah. So sepatutnya dia bukan iodida. Okey, cikgu padam ya. Okay, kurang tepat sikit. Dia bukan kurang tepat dari segi susunan, kurang tepat dari segi bahan tu. Okey, so sepatutnya dia adalah iodida, logam sternum dan logam kalsium. Okey, boleh tak Ayu? Boleh cikgu, sorry saya Boleh. panik sebab Azrin. Oh, panik. Jangan panik. Relax, chill. Tak apa. Salah hari ni is okay. Jangan salah masa exam. Okay, very good. Good trying. Okay, soalan D. Siapa nak cuba jawab D untuk kekuatan ejen pengoksidaan? Aku nak cuba. Tak ada dah? Ramai ni. Ada 12 orang malam ni. Okay, Marwia. Marwia boleh cuba tak Marwia? Boleh. Boleh. Diam je dia dari tadi kan. Okey, Marwia cuba Marwia. Argentum plus, Okey, argentum plus. koma, bromine 2, Okey. Alright. koma, Cl2. Very good. Boleh pun kan. Bagus. Okey, tahniah. Betul. Ejen penurunan. Untuk D. Ada tak volunteer? Kalau tak ada, saya panggil nama. Juliana ada? Yes. Okey, cuba Ju.
CI2. Cl 2. Tak, Okey. Cl negatif kan, ion klorida. Sebab kita tengok yang warna biru ya cikgu, yang ni, yang warna biru ni. Sebab dia ejen penurunan. Okey, Cl klorida. 2 Br. 2 Br tolak tu. Macam ni. Ah, Lagi. argentum. Ag. Ag. Okey, betul tak ni? Betul. Betul. Bukan tak ada 2 ke? Dia bromine negatif Okey, je. dia tak ada 2, betul, tak ada 2. So kita tengok yang paling positif adalah klorida. Okey, yang kedua adalah mana? Br dulu ke argentum? Okey, Br dulu, betul. Argentum. Okey, very good. Bagus pun kan? Okey. Cikgu, Ya. kenapa tak ada 2? Oh, kenapa tak ada 2? Sebab 2 ni kita letak untuk seimbangkan persamaan. Okey, tapi dekat soalan dia tak nak pun yang 2 tu. Dia cuma nak bahan. Bahan sebenarnya adalah bromida sahaja. 2 tu hanya untuk kita balancekan persamaan. Ya, cikgu, terima kasih. Alright, okay. So now kita lihat latihan 38. Okay, latihan 38 ni saya terangkan. Okay, so dia kata dia suruh tentukan tindak balas berlaku atau tidak. Okay, so ni 38 ya. Okay, so berlaku atau tidak suruh terangkan berdasarkan nilai E0. Okay, so dekat sini dia kata dawai kuprum dicelup ke dalam bikar yang mengandungi larutan argentum nitrat kan. So dekat sini untuk E0 kuprum positif 0.34, manakala E0 argentum positif 0.80. Okey, so kita lihat dahulu untuk kuprum. So nilai E0 kuprum adalah kurang positif. Betul kan? Sebab dia positif 0.34. So kurang positif ni membawa maksud lebih negatif lah. Okey, so kita katakan kuprum adalah ejen. Ejen apa ni? Ejen penurunan. Okey, ejen penurunan yang lebih kuat. Okey, manakala dan kita sebenarnya kena pasti peranan bahan ni, kuprum dioksidakan ni tak payah sepatutnya tak payah ada pun. Sebab dia nak tahu peranan. Peranan tu dia nak tahu ejen apa sahaja. Okay. So jenis tindak balas yang dialami oleh kuprum adalah tindak balas pengoksidaan. Kenapa pengoksidaan? Sebab dia mengalami dia adalah ejen penurunan yang mana Cikgu? dia Sorry cikgu, tapi bukan ke kuprum tu positif? Kenapa dia jadi ejen penurunan dia kurang positif kalau Oh, dibandingkan even dengan dia- argentum. Dibandingkan. Kita sekarang kita kena bandingkan kuprum dengan argentum. So kita banding nilai E0 yang ini dengan yang ini. Antara dua bahan lah, sebab dalam redox satu bahan mesti ejen penurunan, yang lagi satu bahan mesti ejen pengoksidaan. Okey, terima kasih cikgu. Dah faham ke Azrin? Faham? Faham walaupun nilai dia positif, tadi yang first kita tengok tu just nak bagi kamu faham kalau positif ejen pengoksidaan, betul. Tapi sekarang kita dah buat masuk the next step, kita dah terror sikit dah. So kita nak banding antara dua bahan yang mana yang akan bertindak sebagai ejen penurunan dan ejen pengoksidaan. So kita kena lihat nilai E0. So macam ni betul, dua-dua positif, tapi yang kurang positif dia akan bertindak sebagai ejen penurunan. Okay, alright. So sama jugalah ejen penurunan kita akan lihat di sebelah
kanan. Okay. Alright. So kuprum mengalami tindak balas pengoksidaan. So kenapa dia mengalami tindak balas pengoksidaan? Sebab kuprum dia mudah melepaskan elektron. Okay. Lebih mudah melepaskan elektron membentuk ion kuprum. So itu adalah setengah persamaan dia. Cu kuprum menerima 2 elektron membentuk ion kuprum. Okay. Sampai sini dulu. Okay. Next. Okay, next. Ion argentum, nilai inert dia lebih positif. Okay. Disebabkan dia adalah ejen pengoksidaan, jadi kita kena ambil bahan di sebelah kanan. Okay, ion argentum kat situ. So, ion argentum adalah ejen pengoksidaan, jadi yang diturunkan ni tak payah pun tak apa. Okay, kita cuma nak tahu dia adalah ejen pengoksidaan. So, ion argentum mengalami tindak balas penurunan. Okay, so penerangan dia, ion argentum lebih mudah menerima elektron membentuk atom argentum. So, ini adalah persamaan setengah dia lah. So, kita nampak dekat situ, satu menerima, satu terima. So, kita boleh katakan tindak balas redox berlaku di antara kuprum dan larutan argentum nitrat. Okey. Boleh? Boleh. Okey. So, kamu cuba buat yang B. Cikgu rasa kalau nak terang semua dah tak sempat. Kamu cuba buat B. Tapi jawapan ni saya tak semak lagi tau. Kamu buat B dulu. Nanti saya akan share jawapan yang saya ambil dari buku saya. Okay, jawapan ni cikgu tak semak. Cikgu takut ada yang dia typo. Sebab since saya nampak ada beberapa typo, so saya tak berani nak terus share jawapan dengan kamu. Saya kena semak dulu. Okay, alright. C pun kamu buat dulu. Nanti cikgu akan kongsi jawapan. Okay. Okay. Sekejap, cikgu rasa macam ada hukum. Okay. Ni yang mana? Dengan hukum kegiatan bukan. Okay, ni soalan ni dah lain sikit ni. Okay, kamu buat yang buku modul kamu tu macam lain sikit ni. B, C dan D. Buat B, C dan D. Dan yang dalam modul ni dia lain sikit. Okay, yang dalam yang modul soft copy ni dia lain sikit. Cikgu nak cuba bincang soalan 39. Okey, saya nak cuba bincang soalan 39 sebab bila dia sebut soalan, ini adalah soalan yang berformatkan SPM lah yang kemungkinan ditanya. Okey, so sama kan soalan dia dalam buku kan? Okay. So, berdasarkan persamaan ion dan sel setengah berikut, tentukan tindak balas yang berlaku atau tidak. So, ini adalah format soalan AC. Okay, tapi rasanya yang ini lebih kepada apa yang faham dalam exam. Exam macam tak ada kot. Exam tu study juga tajuk form 4 tau. Ikatan kimia dan sebagainya tu keluar Jangan lupa. Okay, so kita lihat kat sini macam mana kita nak tackle soalan macam ni. First kali kamu lihat nilai inert. Okay, so kalsium nilai inertnya, okay, kalsium nilai inert dia adalah negatif 2.87, manakala magnesium nilai inert dia negatif 2.37. So, yang mana akan bertindak sebagai ejen penurunan? Yang mana akan bertindak sebagai ejen penurunan? Magnesium. Kalsium. Kalsium ke magnesium? Zium je cikgu dengar tadi. Magnesium. Magnesium akan bertindak sebagai ejen penurunan. Betul ke? Mana lebih negatif? Kalsium. Kalsium negatif 2.87. Kalsium je Okay. Alright. So ini adalah lebih, sorry lah.
anak saya dia dah mula buat perangai. So ini adalah lebih negatif. So dia bertindak sebagai ejen penurunan. Manakala magnesium adalah ejen pengoksidaan. Alright. Okay. So kamu tengoklah dia punya penerangan. Okay. So first penerangan kamu boleh terangkan dari segi nilai E0 mana yang lebih negatif. So E0 kalsium lebih negatif daripada E0 magnesium. So kalsium adalah ejen penurunan. Nampak dia tak ambil ion kalsium, dia ambil kalsium. Sebab yang sebelah kanan akan bertindak sebagai ejen penurunan, yang sebelah kiri akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Kamu ingat macam tu. So kalsium mengalami tindak balas pengoksidaan. Kenapa? Sebab atom kalsium lebih mudah melepaskan elektron membentuk ion kalsium. Okey. So ini 4 markah untuk penerangan tentang kalsium. Okey. Manakala ion magnesium, nampak dia menggunakan ion magnesium. So nilai ion magnesium lebih positif daripada nilai E0 ion kalsium. So dia terbalik je, penerangannya sama tapi dia terbalik. So ion magnesium adalah ejen pengoksidaan. Ion magnesium lebih mudah menerima elektron membentuk atom magnesium. So ion magnesium mengalami tindak balas penurunan dan tindak balas. Okey, yang warna hijau saya highlight ni, yang last ni adalah kesimpulan yang kita boleh buat. Soalan dia apa? Soalan dia kata tentukan tindak balas redox ni berlaku atau tidak. So soalan macam ni sebenarnya adalah soalan bahagian C. Dia boleh tanya. So kalau kamu tengok kat sini berapa markah dia? So ada berapa markah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So dia boleh up to 8 markah actually. Soalan esei satu soalan tu boleh jadi 4. Kalau soalan yang ringkas 4 markah. Sometimes 6 markah. Sometimes 8 markah. Ada juga yang 10. Tapi yang 10 tu biasanya dia ada anak-anak dia lah. Okay. So yang B ni kamu boleh cuba buat. Okay, macam biasa nanti saya akan share jawapan. Okay, B kamu boleh cuba buat. And then sama je macam dekat atas. Dan B, C dan D. Okay, B, C pun sama juga. D pun sama juga. B, C dan D. Okay. Ada soalan? So esok kita akan bincang tentang sel kimia. So sel kimia ni bocor, soalan bocor, ada satu soalan pasal sel kimia. So that's why saya kena ajar juga kamu. Okay, so esok pukul 9 kita akan bincang tentang sel kimia. Apa benda sel kimia, ada notasi sel kimia, tu semua kita akan bincang besok. So jangan lupa besok kita jumpa pukul 9 pagi sampai 10 pagi. Boleh ke masa tu? Ke awal sangat nak tukar masa? Cikgu bagi Okey, cikgu. Okay, Kalau malam tak boleh ke cikgu? Malam kamu nak ulang kaji untuk subjek yang hari Isnin kan? Oh, dia exam lupa. Sekarang puasa tengah exam. So cikgu tak naklah kacau malam. Malam tu kamu boleh fokus untuk subjek yang exam hari Isnin. Okay? Alright, so kalau tak ada soalan tak nak tanya? Ada. Tak ada. So kita stop sampai sini. So kita jumpa pada esok hari. Kita guna link yang sama. Kita guna link yang sama pada jam 9 pagi. Jangan lambat. Tapi macam biasa saya akan record jugalah untuk mereka yang ada masalah internet ataupun ada masalah yang tak dapat dielakkan. Okay, so bye semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih, cikgu.